Tuhan ciptakan Adam dan Hawa dengan pikiran yang sempurna, berserta dengan kuasa yang mulia. Pikiran mereka seperti pikiran Tuhan, serta mengikut jejaknya. Mereka mahu menjadi bersih, dan tujuan mereka adalah suci. Tetapi apabila Adam dan Hawa memilih untuk menderhaka kepada Tuhan, pikiran mereka telah berubah. Kasihkan diri sendiri mengambil tempat kasih kepada Tuhan. Dosa menjadikan mereka begitu lemah sehingga mereka sendiri tidak dapat menentang kuasa dosa. Mereka menjadi hamba syaitan. Mereka akan menjadi hamba syaitan selama-lamanya kecuali Tuhan membebaskan mereka. Syaitan coba merosakkan rancangan Tuhan apabila dia mencipta lelaki dan perempuan. Syaitan mahu mengisikan dunia ini dengan dosa dan kematian. Selepas itu, mendedahkan semua kejahatan dan menyalahkan Tuhan kerana Tuhan telah mencipta manusia. Sementara Adam dan Hawa tinggal di kebun Eden, mereka berbual-bual dengan Tuhan. Mereka merasa begitu gembira bersama-sama dengannya. Kristuslah kunci yang membuka segala kebijaksanaan dan pengetahuan Tuhan yang terpendam sebagai harta. Tetapi sesudah mereka berdosa, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dengan menjadi suci. Malahan mereka cuba menyembunyikan diri daripada Tuhan. Orang yang berdosa di dalam hatinya masih cuba bersembunyi daripada Tuhan. Mereka tidak kasihi perkara-perkara yang Tuhan kasihi. Mereka tidak gembira berdoa bersama Tuhan. Tuhan tidak akan membenarkan mereka masuk syurga kerana mereka tidak gembira nanti di situ. Mereka tidak selesa tinggal bersama Tuhan dan mereka akan memalingkan diri dari para malaikat. Kasih yang tidak mementingkan diri yang terdapat di syurga. Masing-masing akan mengasihi Tuhan di sana kerana Dia mengasihi mereka. Tetapi kasih Tuhan tidak terdapat di dalam jiwa manusia yang berdosa. Fikiran orang-orang berdosa serta jalannya akan menjadikan dia asing di syurga. Dia begitu berbeza daripada orang-orang yang tidak berdosa yang akan tinggal di sana dan dia tidak merasa senang hati. Kehendak hatinya mau saja bersembunyi daripada Yesus, cahaya dan kegembiraan syurga. Tuhan tidak mahu menutup pintu syurga untuk orang-orang berdosa. Mereka sendiri yang menjadikan diri mereka tidak sesuai tinggal di situ. Bagi mereka, kemuliaan Tuhan itu adalah api yang membara. Mereka akan mengingini kematian supaya dapat menyembunyikan diri daripada Yesus yang telah mati untuk menyelamatkan mereka. Tidaklah mungkin kepada kita melepaskan diri daripada dosa dengan kuasa kita sendiri. Hati kita penuh dengan dosa dan sukar bagi kita untuk menukarkannya. Tiada apapun yang bersih boleh datang daripada apa-apa yang sekotor manusia. Orang yang fikirannya dikuasai tabiat manusia bermusuhan dengan Tuhan, kerana orang itu tidak menurut hukum Tuhan. Sebenarnya tidak mungkin orang itu menurut hukum Tuhan. Pendidikan, sopan santun dan kemahuan mempunyai peranan untuk menolong kita membuat perkara-perkara yang baik. Tetapi ini tidak dapat mengubah hati kita dan menjadikan hati kita bersih. Hanya kehidupan yang baharu dari atas sahaja yang boleh bekerja di dalam kita seterusnya untuk menukarkan daripada berdosa kepada menjadi suci. Kuasa seperti itu ialah Kristus. Kasih-Nya satu-satunya dapat membawa hidup yang baru, menarik kita lebih dekat kepada Tuhan dan menjadikan kita suci. Penebus telah berkata, "Sebenarnya aku berkata kepadamu, tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Tuhan kecuali orang itu diperanakan semula." Kita mestilah menerima hati yang baru daripada Tuhan. Kita mesti mahu tinggal dalam kehidupan yang baru.
Ada orang yang percaya bahwa mereka hanya perlu mengembangkan kebaikan yang sudah memang ada di dalam diri mereka. Tetapi pendapat tersebut adalah karut dan hanya menuntun kepada kematian. Seseorang yang tidak mempunyai roh Tuhan, orang itu tidak boleh menerima pemberian-pemberian yang dikurniakan roh itu. Itu seperti satu kebodohan saja. Dia tidak boleh mengertinya jika tidak dibantu oleh roh Tuhan. Janganlah heran sebab aku mengatakan, kamu sekalian mesti diperanakan semula. Ditulis mengenai Kristus, sabda itulah yang memberi kehidupan kepada segala makhluk, serta membawa cahaya kepada manusia. Sebab tiada lagi di seluruh dunia ini nama yang dikurniakan Tuhan kepada manusia, yang dengannya kita diselamatkan. Kita dapat perhatikan kasih dan kebaikan Tuhan beserta dengan simpati seperti seorang ayah. Kita dapati hukumnya arif, saksama dan adil. Itulah hukum kasih. Tetapi tidaklah cukup bagi kita dengan hanya mengetahui semuanya. Apostol Paulus mengetahui perkara ini. Dia berkata, aku setuju bahwa Taurat itu suci dan hukum-hukumnya suci, benar dan baik. Walaupun Paulus mengetahui semua ini, dia merasakan pahit dan tidak ada harapan. Dia berkata, tetapi aku ini bersifat daging, terjual kepada dosa sebagai hamba. Paulus mahu menjadi bersih dan adil di hadapan Tuhan, tetapi dia tidak mempunyai kuasa untuk mengubah dirinya sendiri. Dia berseru, alangkah celakanya aku ini. Siapakah yang boleh menyelamatkan aku daripada tubuh ini yang membawa aku kepada kematian? Tangisan yang menyedihkan ini telah diucapkan orang di seluruh negeri dan dalam setiap masa. Hanya satu jawaban untuk masing-masing kita. Lihatlah anak domba Tuhan yang mengangkat dosa dunia ini. Tuhan telah mencoba mengajar kita dengan beberapa cara mengenai kebenaran tersebut. Dia mahu menjelaskan kepada mereka yang mahu dibebaskan daripada dosa. Sesudah Yakub memperdayakan ayahnya dengan merampas berkat yang sepatutnya milik abangnya Esau, dia terpaksa meninggalkan rumah. Dia sendirian dan jauh daripada keluarganya. Satu pikiran timbul menyukarkannya lebih daripada yang lain. Dia merasa takut bahwa dosanya memutuskan hubungannya dengan Tuhan serta menutup pintu surga baginya. Dengan perasaan yang sedih, Yakub merebahkan diri di atas tanah untuk berehat. Dikelilingnya ialah bukit-bukit yang sunyi. Langit diterangi oleh bintang-bintang berkelipan. Dalam tidurnya, dia bermimpi melihat satu cahaya yang terang menyinarinya. Sebatang tangga dari surga berdiri tepat di sampingnya. Malaikat-malaikat turun naik di tangga itu. Yakub dapat mendengar suara membawa penghiburan dan pengharapan. Si pengembara mendapati berita yang dari surga sebagai jawaban kepada apa yang diperlukannya. Dia dapat juga melihat penebusnya. Yakub melihat satu jalan terbentang di mana olehnya dia yang berdosa boleh bercakap dengan Tuhan. Dia merasa gembira dan berterima kasih. Tangga di dalam mimpi Yakub melambangkan Yesus, yang mana boleh membawa Tuhan dan manusia bersama-sama. Yesus satu-satunya jalan di mana Tuhan boleh menolong manusia. Yesus bercakap tentang mimpi Yakub apabila dia berkata-kata dengan Nathanael. Dia berkata, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Tuhan naik turun atas dia yang diutus Tuhan. Adam dan Hawa membelakangi kasih dan persahabatan dengan Tuhan apabila mereka berdosa. Dosalah yang memisahkan dunia daripada syurga dan orang-orang tidak dapat bercakap dengan Tuhan. Tetapi melalui Kristus, dunia ini sekali lagi dihubungkan dengan syurga. Dengan kematian Kristus, jambatan telah dibina menghubungi dunia dengan syurga supaya malaikat-malaikat juga dapat menolong dan menghibur manusia. Dia membawa orang-orang yang lemah, berdosa, tiada harapan kepada Tuhan, dan sekali lagi mereka berhubungan dengan sumber kuasa yang tidak terbatas.
Kita memerlukan pertolongan Tuhan di dalam semua perkara yang kita rancangkan. Segala keinginan kita untuk membuat perkara yang baik tidak terlaksana tanpa pertolongan dari syurga. Tuhanlah satu-satunya harapan kepada orang-orang berdosa. Tiap-tiap pemberian yang baik dan tiap-tiap kurnia yang sempurna datangnya dari syurga. Hanya Tuhan boleh memberikan kita tabiat yang sempurna. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan mempunyai rasa simpati yang dalam serta kasih kepada anak-anaknya di dunia. Kasih-Nya kepada kita lebih teguh daripada kuasa yang lain. Dengan memberikan anak-Nya, Tuhan telah tumpahkan kepada kita seluruh syurga sebagai hadiah kepada kita. Semua yang di syurga berusaha untuk menyelamatkan kita. Yesus yang hidup, mati, dan sekarang ini merayu demi keselamatan kita. Malaikat-malaikat syurga berusaha untuk menyelamatkan kita. Bapa yang Maha Pengasih dan Roh Kudus bekerja sama untuk keselamatan manusia. Marilah kita fikirkan mengenai pengorbanan penebus yang amat besar kepada kita. Mari kita berterima kasih atas apa yang syurga buat untuk menyelamatkan yang hilang. Tuhan melakukan semua yang Dia boleh buat untuk membawa kita semula ke rumah-Nya. Fikirkan tentang upah yang ditawarkan oleh Kristus. Orang-orang yang benar akan bersukaria di syurga. Pikiran, jiwa, dan badan mereka akan bertumbuh sepanjang masa. Mereka akan menikmati pimpinan para malaikat dan membahagikan kasih Tuhan dan anak-Nya. Sudah pasti upah tersebut mendorong untuk menyerahkan hati kita kepada si pencipta dan penebus. Sabda Tuhan memberikan kita amaran tidak melayani syaitan. Dosa merosakkan tabiat serta membawa kepada kematian. Pada akhir dunia ini nanti, Tuhan akan membinasakan dosa itu. Marilah kita ingat tentang belas kasihan Tuhan. Apakah lagi yang Dia boleh lakukan? Marilah kita tempatkan diri kita sendiri di sebelah Dia yang amat mengasihi kita. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan. Oleh kasih-Nya kita berubah seperti Dia. Kita akan berteman semula dengan malaikat-malaikat. Kita akan menjadi sebahagian daripada keluarga Tuhan dan kita berbicara dengan Dia sama seperti Dia itu ayah kita. Semoga Tuhan memberkati Anda. Amin.